Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Profesor Datuk Syahrin. Ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun sekali lagi di alam maya ini untuk sama-sama kita mengikuti kuliah maghrib, yang mana pada hari ini saya insya-Allah akan menyambung kuliah tafsir Al-Quran yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Sebelum saya memulakan, saya nak tanya pada tuan-tuan puan-puan, adakah suara saya ni jelas? Suara jelas Jadi insya-Allah pada malam ini insya-Allah kita akan lanjutkan ayat yang ke-14 daripada surah Al-Baqarah. Pada minggu sebelum ini, 2 minggu lepas, kita telah membahaskan berkenaan dengan sifat orang-orang munafik. Ada beberapa sifat-sifat orang munafik yang disebut pada awal surah Al-Baqarah ini, pada ayat yang ke-8 hingga yang ke-20. Ayat ke-20 ada terdapat kira-kira 6 sifat ataupun kriteria orang-orang munafikin yang Allah Ta'ala jelaskan supaya kita mengenalinya. Yang pertama sekali, supaya kita berhati-hati daripada kita terjebak daripada sifat-sifat nifaq. Dan pada ayat yang ke-13, pada ayat yang lalu, kita telah membahaskan berkenaan dengan antara sifat orang-orang nifaq ini, mereka suka melabel ataupun memperbodohkan orang-orang lain. Seperti mana firman Allah SWT dalam ayat yang ke-13 yang kita baca, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha
Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Maksudnya, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Lalu mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh tetapi mereka tidak mengetahui. Yang ini adalah sifat antara sifat-sifat orang-orang nifaq. Mereka tidak mengakui kejahilan mereka sendiri, bahkan mereka sentiasa merasakan diri mereka sendiri di kalangan orang-orang bijak pandai dan mereka suka memperbodoh orang lain. Ya. Yang dimaksudkan mereka memperbodohkan orang lain dalam konteks ayat ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ini telah kita bicarakan pada kuliah yang lalu. Bagaimana mereka sebenarnya hakikat orang munafik ini, mereka hendakkan kesenangan dunia daripada apa saja tindakan mereka. Jadi apa-apa saja perilaku dan amalan mereka ini, mereka akan pastikan mereka akan dapat kepentingan duniawi. Kalau tidak ada kepentingan duniawi, maka mereka kata itu satu tindakan yang sia-sia. Jadi mereka telah mendakwa orang-orang beriman di kalangan orang-orang muhajirin itu, mereka orang-orang yang tidak bijak sebab mereka meninggalkan kesenangan dunia semata-mata ingin mengikut baginda Rasulullah SAW. Lalu mereka kata, patutkah kami beriman macam mana cara orang-orang bodoh beriman? Yang dimaksudkan kat sini adalah para sahabat. Ya, terutamanya golongan muhajirin. Inilah cara berfikir orang-orang munafik, dan mereka sebenarnya masuk Islam pun kerana ada kepentingan individu dan kepentingan duniawi sendiri, seperti mana yang diungkapkan oleh para mufassirin. Mereka ingin kedudukan dalam masyarakat di Madinah, dan mereka juga ingin harta rampasan perang supaya mereka dapat kesenangan daripada harta-harta tersebut. Disebabkan itulah atas faktor iman, mereka memandang itu satu perkara sia-sia, dan mereka merasakan itu adalah perkara-perkara yang tidak ada. Sebab apa? Dialog yang mereka katakan adalah dunia ni untuk kita, akhirat tu belum tentu ada. Itu yang ada dalam fikiran orang-orang munafik. Mereka mengkufurkan hari akhirat. Jadi dah dunia ni dah tentu terang-terang ada. Yang ini kita takut, tuan-tuan. Walaupun kita akan menafikan kalam-kalam secara zahir begitu, tapi kita takut hati kita begitu. Yang mana kita nampak kesenangan duniawi ini adalah kesenangan yang selama-lamanya, dan kita nampak akhirat itu walaupun kita pelajari dengan rukun imannya, tetapi kita takut hati kita tidak begitu yakin tentang kewujudan hari akhirat. Wal'iyazubillah. Jadi ini antara sifat-sifat munafik. Mereka lebih yakin tentang kepentingan ataupun balasan di dunia, kesenangan di dunia berbanding dengan kesenangan di akhirat. Sebab itu mungkin ada di kalangan kita yang tidak sanggup bersusah payah melakukan ketaatan dan amal soleh untuk mendapat habuan di akhirat, kerana kelemahan kita dalam memfokuskan hakikat kesenangan yang sebenar, seperti mana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbik. Baki-baki amal soleh kamu yang kamu amalkan itu, walaupun secara picisan, mungkin kita buat amal soleh, selawat ada satu waktu kita peruntukkan, baca Quran waktu kita peruntukkan, ataupun sedekah pada waktu-waktu sekian, Allah sebut, dan baki amal soleh kamu itulah lebih baik di sisi Tuhanmu berbanding waktu yang terbesar kita peruntukkan, mungkin untuk tidur, untuk makan dan sebagainya. Sebenarnya hal-hal itu boleh kita buat tujuan ibadat, tapi kita seringkali leka dan lalai. Bila kita leka dan lalai, maka tidur kita tidak menjadi ibadat, makan minum kita tidak menjadi ibadat, pekerjaan kita tidak menjadi ibadat. Maka itulah kita tertipu dengan kesenangan duniawi. Sebab itu Islam mengajar kita apa saja bentuk amalan yang kita lakukan, kita mesti kaitkan dengan amal ibadat. Kerana apa? Supaya kita tidak mengasingkan
ibadat ni dengan kehidupan. Ya. Itu ayat yang ke-13 yang kita telah urai pada perbahasan yang lalu. InsyaAllah kita masuk kepada ayat yang ke-14 pada malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naim. Ahlan wa sahlan, Cik Zamani. Terima kasih kerana invite orang lain ya. Sama-sama kita mengimarahkan majlis-majlis ilmu kita insya-Allah. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala ini mafhumnya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah mengolok-olok sahaja. Allah akan membalas olok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah. Satu lagi sifat orang-orang munafik ini, mereka suka bermuka-muka. Kalau orang Melayu kata apa ni? Talam dua muka lah, bermuka manis lah. Tapi hakikatnya, hatinya sebaliknya. Dan orang munafik ni, dia hidup dengan dua alam. Mereka juga secara fizikalnya mereka bergaul rapat dengan orang beriman, dan mereka juga bergaul rapat dengan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Kedua-duanya mereka rapat. Dan kita dah sebutkan perbahasan yang lalu bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menegur mereka, la tufsidu fil ard. Jangan kamu membuat kerosakan atas muka bumi. Sebab apa? Mereka telah mencampur adukkan kesetiaan mereka ni dengan Rasulullah, dengan kesetiaan mereka ni dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin yang merupakan musuh baginda Rasulullah SAW. Mana mungkin kita boleh setia kepada dua pemimpin yang bercanggah hala tujunya. Hala tuju Nabi SAW adalah untuk iman, membawa kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hala tuju golongan-golongan musyrikin, orang Yahudi, mereka membawa kepada kekufuran. Adapun muamalah dari sudut keduniaan, kita tak nafikan. Kita memang bermuamalah pada semua orang. Orang Muslim dan orang non-Muslim. Tapi dari sudut akidah, mana mungkin kita boleh menyatukan kedua akidah antara akidah yang benar dan akidah yang sesat. Sebab itu para sahabat mereka mengatakan mereka mengatakan jangan kamu melakukan kerosakan, kerana mereka cuba menjadi orang tengah. Seolah-olah mereka kata kami baik dengan semua orang. Apa masalahnya? Apa masalah kami baik dengan semua orang? Baik pada semua orang tu tak ada salah dari sudut Islam, tapi dari sudut mereka menyatukan akidah. Mereka mengatakan itu benar, itu pun benar. Tak boleh. Ini macam kalau kita tengok ajaran sesat moden itu kan, golongan liberal, mereka mengatakan semua ajaran itu benar. Ini ajaran sesat. Sebenarnya ajaran dia punya konsep ajaran sesatnya telah ada pada zaman dahulu lagi. Mereka membenarkan semua agama. Tapi orang munafik ini lain pula. Mereka sebenarnya tidak membenarkan ajaran Islam. Mereka pada hakikatnya mereka berjumpa mempelajari ilmu pada Nabi SAW, dan pada petang hari mereka mempelajari ilmu daripada golongan-golongan Yahudi. Sebab itu dalam ayat ini kesalahan mereka ni Allah detailkan, iaitu mereka bersifat bermuka-muka. Wa iza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa. Perkataan laqiya maksudnya berjumpa. Berjumpa bukan maksudnya berjumpa macam kita ni secara maya, dulu memang tak adalah. Berjumpa secara orang kata sedar lah. Bukan sekadar melalui kiriman-kiriman, maksudnya berjumpa dengan sedar. Mereka berjumpa dan bergaul dengan orang beriman. Mereka mengatakan kami bersama kamu. Kami beriman bersama kamu. Kami sependirian dengan kamu. Kami seakidah dengan kamu. Tetapi
Wa iza khalau ila syayatinihim. Apabila mereka khalau. Yang ini menarik ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Perkataan khalau yang disebut oleh para mufassirin seperti mana yang disebut oleh As-Suddi dari Abu Malik, perkataan khalau bermaksud pergi. Dan ada yang mengatakan perkataan khalau membawa maksud kembali. Kembali. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan khalau? Wa iza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Kerana apa? Ini menunjukkan bahawasanya kedudukan mereka sebenar orang-orang munafik ini adalah tempat asal mereka adalah bersama puak-puak yang kufur. Puak-puak yang dipanggil oleh musuh Nabi SAW, iaitu orang-orang Yahudi yang memusuhi Nabi SAW, orang-orang musyrikin, pemuka-pemuka Quraisy, pemuka-pemuka orang-orang munafik. Allah Ta'ala menggunakan perkataan khalau ila syayatinim, mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Ini pun menarik tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam tafsir, yang dimaksudkan ila syayatinihim adalah kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan orang-orang munafik dan di kalangan orang-orang musyrikin. Ru'asa'ahum, iaitu pemimpin-pemimpin mereka. Mereka ni dipanggil syaitan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dipanggil syaitan? Sebab tu syaitan ni, perkataan syaitan ni unik tuan-tuan. Dia bukan saja, kalau seperti mana kita faham, syaitan ni mesti di kalangan jin. Penggunaan kalimah syaitan di dalam Al-Quran membawa maksud yang luas. Bahkan kalimah syaitan tu sendiri diambil daripada perkataan syaitana. Syaitana ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, istilah maksudnya al-bu'd. Maksudnya jauh. Jauh dari rahmat Allah. Segala yang jauh daripada rahmat Allah SWT dipanggil syaitan. Syaitan. Sebab itu dalam Quran sebut asyayatina minal insi wal jin. Syaitan-syaitan di kalangan manusia dan jin. Maksudnya kalau syaitan, kalau manusia yang sifat manusia, sesuatu manusia itu yang menyebabkan dia jauh daripada rahmat Allah, melakukan kemaksiatan yang menyebabkan tiada redha Allah dalam amalan mereka, ia dipanggil sebagai amalan syaitan walaupun dia di kalangan manusia. Okey, faham tuan-tuan Sebab itu Allah menggunakan wa iza khalau ila syayatinihim. Ada yang mengatakan ini adalah satu kias. Allah nak mengatakan sifat mereka macam syaitan daripada kalangan jin. Tapi kebanyakan mufassirin mengatakan ini adalah kalam hakikat. Bukannya majaz, bukannya kias. Bukannya satu benda yang kata macam syaitan. Tidak. Memang mereka syaitan. Sebab ada ayat Quran yang sebut asyayatina minal insi wal jin. Syaitan-syaitan di kalangan manusia dan jin. Bahkan manusia itu didahulukan. Kerana menunjukkan bahawasanya segala makhluk yang melakukan satu amalan yang menyebabkan jauhnya daripada rahmat Allah, jauh daripada redha Allah SWT dan melakukan maksiat, ia dipanggil sebagai syaitan. Sebab itu ayat ni sebut wa iza khalau ila syayatinihim. Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, dalam konteks ayat ni kepada orang-orang pemuka-pemuka Quraisy, pemuka-pemuka Yahudi. Sebab apa? Yahudi ni menjadi penasihat kepada orang-orang munafik. Dan kita disebut sejarah mereka apabila baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Hijrah Nabi ini tidak disenangi oleh para Yahudi yang asalnya menetap di bumi Yathrib, nama lama bagi Madinah. Dan mereka mula bila mereka tidak ada kuasa dari sudut tenaga mereka untuk berperang, mereka menggunakan peperangan dari sudut persaudaraan. Mereka sentiasa menghasut orang-orang Ansar ataupun di kalangan sahabat-sahabat ni, dan mereka menyuntik
permusuhan mereka, seperti mana mereka ni sebelum masuk Islam, mereka sebenarnya bermusuh selama berapa tahun, kaum Aus dan Khazraj ni. Ya, bila mereka bermusuh berpuluh-puluh tahun, mereka dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Dan apabila berlaku peluang-peluang yang boleh menyebabkan orang Yahudi ni ada peluang untuk menyuntik permusuhan di kalangan mereka, mereka akan menggunakan sentimen perkauman lah. Aus dan Khazraj, siapa yang lebih mulia, seperti mana berlaku dalam pemilihan pemimpin khalifah yang mengganti baginda Nabi SAW. Jadi mereka mula menyuntik sentimen perkauman. Sebab itu perkauman ni satu benda yang takkan selesai, tuan-tuan. Kalau ada golongan yang mula menyuntik permusuhan, sentimen perkauman akan menyebabkan satu masyarakat tu huru-hara. Sebab itu kita ni tak boleh anti pada perkauman sebenarnya. Sebenarnya kalau kita kena sebut daripada semangat agama itu sendiri yang menyatukan kaum itu sendiri. Sebab itu syaitan ni kat sini adalah orang Yahudi. Mereka ni adalah penasihat mereka, penasihat orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul mendapat nasihat-nasihat mereka, dan mereka sentiasa melaporkan apa yang Nabi SAW sebut. Bila mereka belajar dengan Nabi, mereka laporkan. Dan mereka mengatakan qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila mereka balik kepada syaitan-syaitan mereka, balik pada pemimpin-pemimpin mereka, kumpulan-kumpulan mereka yang asalnya mereka berpihak kepada mereka, mereka mengatakan kami sebenarnya duduk dengan orang beriman tu bukan nak geng mereka. Kami sebenarnya inna ma'akum, kami sebenarnya bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Kebersamaan kami bersama mereka, iaitu para sahabat dan Rasulullah SAW ini adalah mustahzi'un, untuk memperolok-olokkan mereka saja, untuk menipu mereka saja, untuk mengelabui mata mereka. Dan mereka mengharapkan daripada tindakan mereka ini dapat keuntungan lah. Dapat keuntungan yang seperti mana saya sebutkan tadi lah. Keuntungan dia sebut dunia, darah mereka terpelihara. Bila masuk Islam ni darah terpelihara, harta mereka terpelihara, mereka dapat harta. Manfaat dalam Islam ni banyak, tuan-tuan. Orang Islam ni dia boleh dapat pewarisan, dapat kahwin dengan orang Islam, dapat pewarisan bila dia ada saudara, bila dia waris dia meninggal, dia dapat pewarisan harta. Sebab itu sebab sababul irs, sebab pewarisan ni sebab ada kerabat dari sudut agama. Kalau bapa dia seorang yang bukan Islam, dia tidak boleh mewarisi harta kepada si Islam. Begitu juga sebaliknya. Sebab itu disebabkan mereka nakkan harta. Sebab bila orang Islam ni adalah agama rasmi bagi negara Islam Madinah ni, dan banyaklah para sahabat ni dalam keadaan ada kedudukan, ada pengaruh, dan mereka nakkan pengaruh dan mereka nakkan harta. Sebab itulah mereka menjadi golongan mustahzi'un, golongan yang mereka anggap mereka boleh memperolok-olokkan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi Allah balas dalam ayat ini pada ayat yang ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Akan tetapi Allah SWT membalas olok-olokkan mereka, tipu daya mereka, dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok setiap tindakan dan amalan orang-orang munafik ini, semuanya diberi maklum balas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sifat mereka yang tadi disebut sebagai sifat bermuka-muka. Ini juga dibahaskan oleh Ibnu Jarir radhiyallahu anhu. Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa dia akan melakukan hal tersebut, iaitu olok-olokkan itu, tipu daya mereka itu pada hari kiamat kelak.
melalui firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Maksudnya, pada hari ketika orang-orang munafik, lelaki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya adalah rahmat dan di sebelah luarnya dari situ adalah siksa. Yang inilah tipu daya yang Allah Ta'ala berikan pada mereka pada hari kiamat kelak. Yang mana Allah Ta'ala sebut sebenarnya mereka yang tertipu. Seperti mana kata orang Melayu kan, tipa tertipu kan. Yang siapa sebenarnya tertipu? Bukannya orang mukmin yang bertipu. Sebab apa? Orang beriman ni, kita orang Islam ni diperintahkan untuk menghukum secara zahir. Kita tidak disuruh untuk cek benda-benda dalam, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok kalau ada orang buat baik, kan, walaupun dia buat baik tu secara zahir, dia tidak sembunyikan kebaikan, dia menunjukkan kebaikan. Kita tak boleh kata ini ada munafik ni menunjuk-nunjuk, tak boleh. Haram kita cakap macam tu. Kalau orang buat baik depan mata kita, kita kata ini menunjuk-nunjuk. Orang banyak sedekah, kita kata ini menunjuk. Haram kita sebab situ. Sebab ada kaedah. Nahnu nahkum 'ala az-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita ni menghukum secara zahir saja. Kalau orang tu buat baik, dia sedekah, walaupun dia sedekah terang-terangan, maka itu kita kata tu amal soleh. Kita tak boleh kata dia ni tak ikhlas, tak boleh. Sebab benda dalaman kita tak boleh usik. Ada pun orang para sahabat tu mereka tegur orang munafik ni bila mereka nampak secara zahir mereka ni pergi belajar dengan orang Yahudi, yang mana Nabi tak suka. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah buka kitab Taurat. Nabi muka merah padam, Nabi tak suka. Sebab wahyu sedang turun, Al-Quran sedang turun. Dan Nabi kata kalau Nabi Musa pun hidup pada zaman sekarang, dia akan ikut aku. Jadi ada benda-benda yang Nabi sensitif, Nabi tak suka. Jadi sebab itu kalau dalam hal agama ni, kalau benda zahir, kebaikan yang zahir, Islam memang raikan. Islam raikan kebaikan secara kita buat sembunyi-sembunyi, itu lebih afdal lah kita buat sembunyi-sembunyi. Kalau kita buat secara zahir, tunjuk pada orang, maka Allah sebut fa ni'mahi, ia juga bagus. Contohnya sedekah, ia juga bagus. Kita tak boleh hukum orang tu tak ikhlas ataupun menunjuk. Boleh jadi ada sebab dia buat. Dia nak laporkan kepada orang yang menyumbang pada dia apa yang dia tengah buat, tak salah. Semuanya bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Tapi yang salahnya adalah bila kita niat kita terpesong dan kita ada kepentingan lain. Dan seperti mana hadis yang kita pelajari sebelum ini, ada 3 golongan yang asalnya hukumnya kalau kita tengok secara zahir, dia orang soleh, orang mati syahid, orang yang mengajarkan ilmu pada orang lain, dan yang ketiga adalah orang yang dermawan. Tapi akhirnya dia tidak selamat di sisi Allah SWT kerana hatinya terpesong, niatnya terpesong. Yang itu kita kena jaga-jaga, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Juga firman Allah SWT, wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Ini yang kita takut, tuan-tuan, seperti mana yang disebut dalam ayat ini. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Allah menipu daya mereka. Sebenarnya tipu daya Allah lah yang lebih hebat. Seperti mana disebut dalam ayat lain, wa makarallah wallahu khairul makirin.
Ayat ni tentang apa? Orang nifak kan? Orang munafik. Sebab itu kita kena tengok konteks ayat ya. Konteks ayat. Ramai yang gunakan ayat ini pada perancangan yang baik. Sebenarnya konteks ayat sedang berbicara kepada konteks orang-orang munafik yang ingin melakukan perancangan buruk terhadap Islam dan orang Islam. So ayat tu sedang berbicara tentang itu. Jadi mereka merancang untuk buat buruk pada Islam dan Allah juga merancang. Tetapi perancangan Allah itu adalah lebih hebat. So tak sesuai kalau kita sedang bermusyarat, kita kata kita guna ayat ni, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Tak, ayat ni sedang kata perancangan jahat orang munafik. Mereka nak menghancurkan Islam daripada dalam. Ada banyak ayat-ayat yang lain yang sesuai, walaupun sebenarnya ada kaedah dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ni kita boleh ambil daripada keumuman lafaz, bukannya sebab ayat tu sendiri. Tapi kita kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati dalam konteks ini. Mungkin ada ayat-ayat yang lain yang sesuai lah. Ayat ni sebenarnya perkataan makar ni adalah perancangan jahat ni. So perancangan dalam bahasa Arab ni banyak. Perkataan makar adalah perancangan jahat. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jadi mereka nak menipu daya dan Allah pun ada perancangan tipu daya, dan tipu daya Allah itu lebih hebat. Dan Allah sebut wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah Taala akan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Okey. Perkataan Allah Subhanahu Taala menyebut wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan mereka terumbang-ambing. Perkataan yamudduhum bermaksud pemberian tangguh. Pemberian tangguh ni maksudnya Allah biarkan mereka ni dalam keadaan mendapat nikmat. Itu bukan maksudnya Allah redha. Tuan-tuan, kita kena faham, kadang-kadang sebab nikmat ni dia ada dua. Nikmat ni seperti mana kata Imam Ghazali, nikmat ni ada dua. Satu, nikmat ni merupakan satu ujian ataupun bala. Kalau dalam istilah Melayu ni, kita kata bala je pada benda jahat, benda buruk kan. Sebenarnya bala tu adalah maksudnya ujian. Ibtala. Wa izibtala Ibrahim. Ketika mengingatlah ketika mana Allah Ta'ala menguji Ibrahim. Fa'atammahun. Dan Nabi Ibrahim telah menyempurnakan semua ujiannya. Macam-macam Allah uji Nabi Ibrahim dengan menyuruh untuk mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya, dengan suruh meninggalkan anaknya, dan baginda hanya sempat berjumpa keluarganya hanya 4-5 kali dalam tempoh hayat baginda. So ujian-ujian para nabi dahulu sangat hebat, tuan-tuan. So perkataan bala ni sebenarnya membawa maksud ujian. So ujian ni ada dua, satu ujian baik dan ujian buruk. Kalau ujian baik berupakan nikmat-nikmat baiklah. Seperti dalam konteks kita sekarang ni, kita dapat rezeki, berniaga mungkin dapat rezeki yang baik, keuntungan yang baik, ataupun dinaikkan pangkat. Itu ujian juga tu. Ujian baik. Ada ujian buruk. Ujian ditimpa musibah, seperti mana sekarang ni kita timpa musibah COVID kan, 19, dan kita sekarang ni diminta untuk berjaga-jagalah kerana kes sudah semakin tinggi. Walaupun peningkatan vaksin, ramai yang telah terima vaksin, tapi kena juga berjaga-jaga. Ini juga musibah juga. Dan ujian yang baik itu pun ada dua. Allah Ta'ala nak lihat sama ada kita ni bersyukur ataupun kita kufur. Ada orang dia terima satu ujian baik, satu nikmat baik, sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala adalah buruk kepada mereka. Yang ini dipanggil istidraj. Tuan-tuan faham? Boleh bersama saya. Kalau seorang itu bersyukur, maka itu satu ujian yang baik pada dia. Nak meningkatkan kesyukuran. La in syakartum la azidanakum. Tapi kalau satu nikmat yang baik itu menyebabkan dia tu lagi leka dan lebih hanyut, maka itu satu ujian yang sebenarnya walaupun dia nampak baik, tapi sebenarnya ujian buruk dan menyebabkan Allah Ta'ala nak berikan dia istidraj. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Fir'aun
Dikatakan Firaun ini tidak ditimpa sakit sedikit pun. Tidak pernah ditimpa sakit demam, pening kepala, tak pernah. Cuba kita tengok dalam rekod kita berapa kali kita sakit MC kan. Tahun ni berapa kali, tahun lepas berapa kali. Masya Allah. Sebenarnya sakit tu sebenarnya menyebabkan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Dia ada hikmah dia tu. Dia bukan bala buruk tu. Dia ada satu hikmah yang Nabi sebut sakit menyebabkan Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi dengan syarat kita redha lah. Tapi ada Allah Ta'ala sebut ada orang yang diberikan nikmat tapi yang dikehendaki oleh Allah adalah buruk pada mereka. Ini sebagai istidraj. Seperti mana Firaun lah. Dia tak pernah demam, dia tak pernah pening kepala. Kan? Jadi yang menyebabkan dia makin kufur. Dia berasa diri dia Tuhan. Sebab apa? Hanya sifat Tuhan je tak sakit. Lalu dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Dan aku ni Tuhan yang maha tinggi. Sebab itu ini ujian bagi orang yang dapat nikmat, tuan-tuan. Kalau dia berada di kedudukan yang tinggi, makin tinggi, tak pernah rasa ujian, kita takut perasaan bongkak, takabur tu ada. Sebenarnya perasaan takabur adalah penyakit pertama yang diwarisi oleh iblis kepada anak Adam. Kan? Penyakit. Sebab itu kalau kita baca surah Al-Baqarah, sebelum Allah Ta'ala cerita tentang kisah Bani Israel ni, Allah cerita ayat 30 surah Al-Baqarah, Allah cerita Allah nak jadikan seorang khalifah di muka bumi ini, dan Allah Ta'ala perintahkan semua malaikat untuk tunduk hormat kepada Adam, Nabi Adam AS, tapi ada satu makhluk ni tidak mau tunduk. Jadi Allah nak bagi tahu ketua bagi segala kejahatan ke muka bumi ni iblis dulu mula kan. Dan kejahatan pertama yang dilakukan adalah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka ni iblis ni dia aba, dia seorang yang takabur, bongkak, sombong. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi, tak akan masuk syurga orang yang mempunyai misqala zarrah minal kibr. Orang yang ada sedikit sifat sombong dan takabur dalam diri, dia tak masuk syurga, tuan-tuan. Itu kita kena berhati-hati, tuan-tuan. Sebab itu ayat ni Allah Ta'ala sebut wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Kami membiarkan mereka terombang-ambing. Maksud membiarkan, ada di kalangan ahli tafsir mengatakan maksudnya memberi tangguh, ada yang mengatakan memberi nikmat. Memberi nikmat, dan pada hakikatnya nikmat itu adalah kesengsaraan, seperti mana disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau memetik firman Allah Subhanahu taala di dalam surah Al-An'am ayat 44 hingga 45, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksudnya, tuan-tuan? Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Tengok perkataan ni, kami membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka dengan secara tiba-tiba lah. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa, maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini dalam bentuk istidraj. Kalau tengok Firaun, dia ni Allah beri kesenangan supaya dia ni tidak kembali mendapat hidayat. Sebab tu kita baca ayat lain, summun bukumun umyum fahum la yarji'un, dalam konteks orang munafik. Mereka ini buta, pekak, bisu, dan mereka sekali-kali tidak mendapat tidak akan kembali mendapat petunjuk. Dan kita dah sebutkan tak ada satu orang pun orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, bahkan apabila zaman para sahabat, yang mereka masuk Islam. Tidak ada seorang. Dan ayat ini sebenarnya ayat
mukjizat yang menunjukkan Allah mencerita pada masa depan kalau orang yang mempunyai sifat-sifat nifaq ini, mereka tidak akan mendapat petunjuk. Ini satu benda yang merisaukan kita, tuan-tuan. Membimbangkan kita. Sebab ada orang kafir yang boleh dapat petunjuk. Ada orang Yahudi masuk Islam, ada orang musyrikin masuk Islam, Abu Sufyan contohnya. Ada orang Kristian pada zaman Nabi masuk Islam. Tapi orang munafik, tak ada satu orang pun di kalangan mereka dan rekod mereka ni masuk Islam. Tidak ada. Sebab apa? Allah memberikan bala pada mereka bermacam-macam. Antara bala yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala berikan mereka kesenangan. Kesenangan yang menyebabkan mereka ni akan sentiasa leka. Mungkin ada di kalangan kita, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, yang berubah. Ya? Mungkin ada di kalangan tuan-tuan, perempuan yang ada buat satu sifat yang kita rasa memang buruk lah. Bila lah nak berubah, bila nak berubah. Kita pun banyak kali nak berubah, sekali tak berubah-ubah. Sehinggalah Allah Ta'ala berikan satu ujian yang menyebabkan kita terduduk, yang menyebabkan kita insaf. Dan dengan ujian itu, hari ini kita jadi orang baik. Hari ini kita jadi orang yang sembahyang contohnya. Hari ini kita jadi orang yang rajin baca Quran contohnya. Sebab itu hikmah di sebalik ujian. Mungkin zaman yang tak Covid dulu, kita jarang solat berjamaah. Di musim Covid, kita banyak solat berjamaah. Kita mula titik beratkan tentang fardu ain anak-anak. Kita mula banyak istighfar. Dulu tak banyak istighfar. Jadi di sebalik ujian, ada hikmah yang sebenarnya itulah yang Allah kehendaki pada orang yang dia redha. Tanda Allah redha kita ni, apabila kita diuji, kita jadi baik. Kita jadi makin baik. Dan Allah Ta'ala beri ujian tu sebenarnya nak jadikan kita baik. La'allahum yatadarra'un. Tapi golongan orang yang Allah Ta'ala tak nak dia jadi baik, Allah akan berikan dia kesenangan demi kesenangan supaya mana dia dibuai. Bila tiba masanya, ajalnya, Allah Ta'ala sentap ajal. Sentap dia punya roh. Macam mana Fir'aun. Allah sentap roh dia. Yang ditenggelamkan dalam laut. Dan tidak ada peluang untuk bertaubat. Tengok. Selama-lamanya dalam keadaan nikmat, tetapi Allah berikan ujian yang buruk pada hujung hayatnya. Seperti mana mungkin saya pernah kongsikan tuan-tuan, satu hadis sahih yang saya tak ingat matan dia, yang Nabi sebut ada di kalangan manusia yang paling nikmat hidup dekat dunia, dia tak pernah rasa kesengsaraan hidup kat dunia. Daripada dia baru lahir, diberikan kesenangan-kesenangan, tetapi dia ni di kalangan ahli maksiat. Mungkin kerana kesenangan yang banyak, dia menyebabkan dia ni leka dan tak pernah diuji. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengambilnya, Allah Subhanahu Wa Taala mencelupkannya sekali celupan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pun bertanya kepada dia. Allah mengeluarkannya, Allah tanya, wahai hamba-Ku, apakah engkau pernah merasai nikmat hidup dekat dunia? Nak katakan daripada dia lahir sampai dia meninggal, semua nikmat. Tak pernah ada kesengsaraan. Semua nikmat-nikmat yang baik Allah berikan. Tapi dia banyak buat maksiat. Masuk sekali celup, sedetik dalam neraka, Allah keluarkan, Allah tanya, apakah kau pernah merasai nikmat? Apa dia jawab? Ya Rabb, wahai Tuhan, aku tak pernah rasa nikmat hidup kat dunia. Sepanjang hidup dunia dalam keadaan nikmat, merasai sekali secelupan dalam neraka, lupa terus nikmat hidup kat dunia. Dia nak katakan kedahsyatan neraka Jahannam, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah. Dan satu orang pula dibawa, iaitu asyaddun nas ibtilaan, golongan yang paling sengsara, diuji di dunia, yang mana hidup dia penuh dengan ujian. Macam-macam orang yang dia sayang meninggal dunia, ditimpa kemiskinan, ditimpa bala bencana kesakitan, macam-macam. Tapi dia di kalangan ahli syurga kerana dia redha terhadap ujian ini. Dia redha semua yang datang kepada Allah.
sentiasa dia redha. Tapi sepanjang hidup dia semua derita. Lalu apabila dia menghadap Allah Azza wa Jalla di akhirat, Allah angkat dia, Allah masukkan dia dalam syurga satu kali celupan, sedetik. Kemudian Allah angkat dia, Allah tanya, wahai hamba-Ku, wahai fulan, apakah kau pernah merasai derita hidup kat dunia? Dia kata, wahai Tuhan, sekali derita pun aku tak pernah rasa hidup kat dunia. Maksudnya dia terus lupa. Nak mengatakan hebatnya syurga, nikmat Allah dalam syurga tu, walaupun dapat masuk sedetik saja, sedetik ni lebih kejap pada sesaat, sedetik saja, dia terus lupa apa yang dia susah dulu kat dunia. Kita hari ni bila kita mungkin dalam senang, bila orang suruh cerita macam mana tuan boleh berjaya, ada tak kisah-kisah pahit, kita ingat. Kisah pahit ni ada banyak kita ingat. Walaupun kita sekarang ni dah senang macam mana pun, yang pahit tu tetap ingat. Sampai bila-bila ingat macam mana kita boleh berjaya, kan? Tapi nak katakan nikmat syurga ni tuan-tuan, kalau masuk sedetik saja terus lupa apa derita ni. Nak kata hebatnya syurga tuan-tuan. Sebab tu Allah kata yang menipu daya, dapat menipu daya ni bukannya Allah yang tertipu, bukannya orang beriman yang tertipu. Seorang beriman dia kena hukum secara zahir. Nabi SAW, Nabi tak bunuh pun orang munafik sebab Nabi hukum zahir. Walaupun Nabi tahu hakikatnya, Jibril bagi tahu siapa orang munafik. Nabi tidak berhukum dengan hukuman dalaman, hukuman hati. Sebab dalam satu kata-kata Nabi sebut, aku tak mahu bahawasanya orang Arab, orang musyrikin kata anna Muhammadan yaqtulu ashabu, bahawasanya Muhammad ni membunuh sahabat-sahabat dia. Ni kan apa tu sekarang ni tengah orang kata fatrah dalam kena dakwah orang. Jadi bila Nabi SAW membunuh sahabat-sahabat dia di kalangan orang munafik, ya, sebenarnya mereka tu bukan orang Islam. Sebenarnya orang yang murtad ni dia dihukum bunuh, kan. Yang berpura-pura ni dia dihukum bunuh. Kalau tali barut ni lagilah dia kena hukuman yang dahsyat, tuan-tuan. Tapi Nabi tidak hukum secara dalaman. Ini strategi politik Nabi SAW. Sebab itu Islam ni dia punya politik penuh orang kata unik, ya. Kita kena betul-betul belajar macam mana strategi politik Nabi SAW. Nabi tidak menghukum perkara-perkara dalaman. Walaupun Nabi tahu Jibril main bisik dengan Nabi, tapi Nabi tidak berhukum dengan hukuman dalaman. Nabi hukum secara hukuman zahir. Sebab takut-takut boleh menyebabkan fitnah. Boleh menyebabkan fitnah. Sama lah macam tok guru alim, orang yang kasyaf, kan. Dia boleh dikatakan Allah buka mata hati dia, kan. Kadang dia boleh tahu seorang ni dia buat macam mana. Dia kalau dia seorang alim yang sebenar, dia tidak akan mengaibkan orang lain. Dia tidak akan mengaibkan orang lain. Sebab Allah mengajarkan sebenarnya tu. Itu adalah satu manfaat pada diri dia. Allah buka mata hati dia. Kerana dia boleh tahu orang ni macam mana sifat dia, orang ni macam mana sifat dia. Dia boleh tahu. Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia. Dia manfaat pada dia. Dan dia tidak boleh menggunakan maklumat-maklumat tu untuk menghukumkan dia ni salah. Dia ni dalam penghakiman. Tak boleh menggunakan mimpi dia ataupun apa semua, tak boleh. Sebab ini hanya manfaat pada dia je saja. Memang kita akui ada Allah Ta'ala beri kurniaan-kurniaan begitu, tapi dalam konteks syariat, mendirikan undang-undang syariat ni, kita tak boleh mengambil unsur-unsur itulah. Kemudian kita lihat fi tughyanihim ya'mahun, Allah Ta'ala akan membiarkan mereka dalam kesesatan, terumbang-ambing. Perkataan terumbang-ambing sini seperti mana firman Allah SWT, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, ini Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelumang dalam kesesatannya yang sangat. Tuan-tuan, kita ambil perkataan ya'mahun dekat sini. Apa maksud ya'mahun? Perkataan al-amah membawa maksud kesesatan seperti mana ini diterangkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Di dalam bahasa Arab, perkataan al-amah ini membawa maksud amiha fulan yam'ahu amahan wa umuhan. Maksudnya bahawa si fulan telah tersesat.
So perkataan al-amah ni sesat maksudnya. Dan menurut sebahagian ulama, al-amah apa maksudnya? Yang digunakan kepada mata secara zahir. Orang yang buta dipanggil umyun, kita sebut sumun bukmun umyun fahum la yarja'un, mereka tu buta. Sedangkan perkataan al-amah yang ada ha, alif lam ain mim ha, membawa maksud buta hati, bingung hati. So kalau al-ama membawa maksud buta mata secara zahir, al-amahu membawa maksud buta hati. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan perkataan ini dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 46, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Sebab mereka ni semua celik, tuan-tuan. Orang munafik semua celik. Tapi yang Allah Ta'ala maksud buta ni, buta mata hati. Yang ni paling bahaya, tuan-tuan. Paling bahaya. Sebab itu Nabi sebut, satu ketul daging dalam diri manusia itu, kalau dia baik, baik semua. Tapi kalau sekala buruk, maka dia akan merosakkan semua benda. Nabi kata, ala wahiyal qalb, itulah hati, jantung hati kita. So kalau buta hati ni susah, tuan-tuan. Semua yang terbit pada amalannya semua yang ada hasil daripada hasad dengki. Kalau dah ada hasad dengki, semua rosak. Nabi kata la hasada, tidak boleh hasad dengki melainkan dua benda, iaitu seorang yang diberikan harta kemudian diinfakkan harta di jalan Allah. Kita rasa hasad, aku ni ada harta tapi aku tak infakkan. Orang ni dia bukanlah lebih kaya daripada aku, tapi dia boleh infakkan harta. Kenapa aku tak boleh? So hasad dekat situ dibenarkan, Nabi sebut. Dan satu lagi, seorang yang diberikan ilmu kemudian dia mengajar pada orang lain. Dia kata, kenapa aku tak boleh ajar pada orang lain? Aku pun ada ilmu, walaupun dalam bidang lain, kenapa aku tak boleh ajar? Kenapa ustaz dia boleh ajar, kenapa aku tak boleh ajar, contohnya? Kenapa aku tak boleh kongsi, aku pun ada ilmu? Rasa hasad, rasa iri. Maksud iri yang baik lah, bukan iri yang maksudnya kita buat perkara tak elok, sihirkan dia, tu dah lain kan. Jadi iri dan hasad yang baik ini bagus. Tapi kalau yang memburuk tu adalah satu benda yang dilarang. Itu ada penyakit hati, fi qulubihim marad. Jadi dekat sini pun disebut wa yamuduhum fi tughyanihim ya'maun, kami abaikan mereka ini dalam keadaan mendapat nikmat supaya mereka sesat. Mereka takkan kembali pada Allah. Jadi itu bahaya, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita diuji sikit-sikit, syukurlah. Kata Imam Ghazali, diuji itu sebenarnya Allah sedang memberi perhatian kepada kita untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Disebut dalam hadis, tidak menimpa satu musibah kepada seorang Muslim, maupun benda duka cita, maupun kerana kehilangan sesuatu, hatta syaukata yushakuha, sehingga satu duri yang mencucuk dirinya sekalipun, yang menyakiti dirinya sekalipun, illa kafarallahu min khatayah, melainkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Jadi fasa ni kita diuji fasa COVID ni semua ni, ada di kalangan tuan-tuan, perempuan di kalangan kita yang kehilangan saudara maranya, kehilangan jiran-jirannya, tetangganya. Ini sebenarnya bukan ujian buat mereka, tapi ujian bagi kita juga yang melihat seorang demi seorang meninggal dunia, seorang demi seorang sakit. Dia bukan ujian pada kita tengok sabar, kita sebut sabar. Sebenarnya dia ujian besar buat kita. Allah nak bagi hint. Kau tengok orang sekeliling kau, aku dah beri dia sakit, aku dah beri penyakit, kau bila nak taubat? Kau bila lagi nak memperbaikkan amalan? Itu sebenarnya ujian bagi kita juga. Samalah kalau kita tengok ada orang susah kat tengah jalan, kita tengok dia susah, minta sedekah, kita kata kesian dia diuji. Bukan saja dia diuji, kita pun diuji. Bila kita lihat apa tindakan kita pun diuji sebenarnya. Apa itu semua satu peluang untuk kita buat baik. Allah uji kita, kau boleh buat baik dengan cara aku bagi tunjuk ni ataupun tidak, kan? Samalah bila
iklan-iklan, so minta sumbangan kan, sumbangan masjid ke apa ke. Itu pun satu ujian bagi kita. Ujian sama ada kita ni nak bersyukur ataupun kita ada apa, nak kata nak mengabaikan kebajikan yang ada depan mata. Semua dalam kehidupan kita ni adalah ujian kita. Anak yang baik, anak yang soleh pun ujian bagi kita supaya kita bersyukur ataupun tidak. So 1001 ujian yang ada dalam diri kita, bukan saja benda yang buruk, benda yang nikmat pun satu ujian. Jadi bagaimana respon kita terhadap ujian itu menunjukkan kita ni orang yang mukmin ataupun orang yang kufur. Jadi tuan-tuan, saya ingat setakat itu saja perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT menyemaikan sifat kesyukuran yang ada pada diri kita, untuk kita dapat muhasabah ayat-ayat yang kita baca ini. Kerana asbab melakukan kejahatan, melakukan keburukan yang secara berterusan akan menyebabkan Allah Ta'ala akan mengabaikan kita. Fa'ansahum anfusahum. Allah Ta'ala akan melupakan kita. Boleh jadi dia melupakan kita dalam keadaan dia bagi nikmat supaya kita tak bertaubat. Supaya kita tak kembali pada Allah. Sebab orang yang sentiasa berada kesenangan, dia akan leka biasanya. Kita minta supaya Allah SWT tidak uji kita begitulah, memberi istidraj. Kita rasa tu nikmat, tapi sebenarnya tu satu istidraj yang kita kena ambil betul perhatian tentang hal-hal begini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-16 pada minggu-minggu seterusnya. Sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Datuk. Terima kasih Cik Syarul. Terima kasih.